Cerita ini mengisahkan tentang seorang lelaki India Muslim autistik bernama Rizwan Khan yang menghidap penyakit sindrom Asperger sejak lahir. Dia berhijrah ke Amerika untuk mencari kebahagiaan selepas kematian ibunya. Rizwan telah jatuh cinta kepada seorang wanita bernama Manira dan berkahwin dengannya. Selepas kematian anaknya Samir, Manira menyalahkan Rizwan atas kematian anaknya dan menyuruhnya untuk bertemu dengan Presiden Amerika dan memberitahu bahawa "My name is Han and I am not terrorist." Maka bermulalah perjalanan Han dalam mengotakkan janjinya. Antara watak-watak yang terdapat dalam cerita tersebut adalah Rizwan Khan. Rizwan Khan adalah seorang autistik dan pengidap Asperger syndrome. Rizwan merupakan seorang yang sangat baik, taat kepada agama iaitu Islam dan seorang yang jujur. Rizwan juga suka membantu orang lain, tidak mengira agama dan bangsa. Seterusnya adalah Manira. Manira seorang ibu tunggal tinggal bersama anaknya Samir. Dia seorang pakar kecantikan dan bekerja sebagai penanda rambut. Manira seorang yang beragama Hindu dan seorang yang straightforward dan direct. Antara watak-watak sampingan yang terdapat dalam cerita tersebut adalah Samir Khan. Samir Khan berumur 13 tahun dan anak lelaki kepada Manira. Samir Khan meninggal akibat pendarahan dalaman selepas pergaduhan di sekolahnya akibat diserang oleh 4 pembuli kerana dianggap seorang teroris. Seterusnya, Zakir Khan. Zakir Khan merupakan adik kepada Rizwan Khan. Zakir Khan dengki kepada abangnya kerana mendapat perhatian lebih daripada ibunya. Lalu, dia berhijrah ke Amerika ketika berumur 18 tahun. Kini dia telah menjadi seorang ahli perniagaan produk kecantikan yang berjaya di Amerika. Seterusnya, aliran pemikiran semasa. Pluralisme merupakan satu ideologi di mana ia menerima dan mengiktiraf pelbagai kepercayaan, kedudukan, pemikiran atau trend dalam masyarakat. Pluralisme yang terdapat dalam filem My Name is Han ialah pluralisme agama. Ia merupakan konsep yang luas tentang penerimaan agama-agama yang pelbagai. Pandangan agama tentang pluralisme. Bagi agama Islam, ia menghargai toleransi agama lain tetapi tidak menganggap semua agama adalah sama. Sementara agama Kristian pula sesetengah berpendapat bahawa ia konsep yang tidak sah dan bercanggah. Seterusnya, liberalisme. Liberalisme terbahagi kepada dua, iaitu liberal dan liberalisme. Kedua-duanya merujuk kepada kebebasan, tetapi liberal merujuk terhadap jenis tindakan yang dilakukan oleh individu seperti kebebasan dan pemerintahan yang demokratik ataupun ruang kebebasan dalam pemasaran di dalam sektor ekonomi maupun kebebasan dalam sektor sains dan teknologi serta lain-lain. Manakala liberalisme merujuk kepada falsafah, fahaman atau pendirian yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik yang tertinggi. Liberalisme lahir daripada era Renaissance di mana kelompok masyarakat yang berjuang untuk kebebasan diri dari cengkaman kuasa tradisi iaitu kuasa gereja. Akhir sekali ialah rasisme. Rasisme merupakan suatu bentuk kepercayaan, amalan dan sikap yang mendiskriminasikan segolongan atau sekumpulan manusia berdasarkan ciri-ciri perkauman mereka. Fahaman rasisme tidak membawa kebaikan seperti kebinasaan dan kemusnahan terhadap kehidupan manusia. Kebiasaannya, rasisme akan melibatkan pemusuhan terhadap kaum-kaum tertentu seperti golongan berkulit hitam di Amerika. Antara amalan-amalan yang wujud ialah diskriminasi kaum, pembasmian kaum dan pengasingan kaum. Jenis-jenis rasisme pula ialah rasisme individu, rasisme struktur, rasisme berbalik dan rasisme ideologi. Bab 3 merupakan analisis aliran pemikiran dalam teks. Pada bab ini, saya akan memberi contoh-contoh adegan yang berkaitan dengan aliran pemikiran. Yang pertama ialah pluralisme. Filem ini menekankan kepentingan toleransi dan penerimaan terhadap budaya dan agama yang berbeza. Sebagai contoh, adegan di mana Rizwan Khan membantu orang-orang yang terkena musibah tanpa mengira latar belakang mereka. Selain itu, terdapat juga adegan di mana Rizwan Khan dan Manira berusaha untuk mempertemukan hubungan antara Islam dan Hindu yang saling mencurigai dan membenci. Analisis aliran pemikiran yang kedua ialah liberalisme.
filem ini menunjukkan kepentingan kebebasan individu dan hak untuk menyatakan diri dan pemerintahan berdasarkan undang-undang. Sebagai contoh, adegan di mana Rizwan Khan memperjuangkan haknya untuk bertemu Presiden Amerika Syarikat menunjukkan pentingnya kebebasan individu dan hak untuk menyatakan diri. Bukan itu sahaja, filem ini juga mempamerkan adegan di mana Mandira memperjuangkan haknya untuk membesarkan anaknya tanpa diskriminasi, menunjukkan pentingnya demokrasi dan pemerintahan berdasarkan undang-undang. Seterusnya, rasisme iaitu aliran pemikiran yang ketiga. Filem ini menggambarkan diskriminasi yang dihadapi oleh orang Muslim dan berkulit berwarna di Amerika Syarikat selepas serangan 9/11. Sebagai contoh, adegan di mana Mandira mengalami diskriminasi Islamofobia selepas serangan 9/11. Ini menunjukkan diskriminasi yang dihadapi oleh orang Muslim dan berkulit berwarna di Amerika Syarikat. Di samping itu, filem ini menekankan kepentingan memerangi rasisme dan prasangka dalam masyarakat seperti adegan di mana Rizwan Khan dihina dan diserang oleh orang yang tidak memahami keadaannya sebagai seorang yang mengalami gangguan Asperger, menunjukkan prasangka dan ketidaktoleranan dalam masyarakat. Bab 4. Perbincangan. Plot. Dalam satu adegan filem, isteri Rizwan sangat marah apabila anak kesayangannya telah meninggal dunia dan telah menyalahkan situasi di mana dia tersilap langkah kerana telah mengahwini seorang Muslim iaitu Rizwan. Seterusnya, kejadian tersebut menyebabkan Rizwan sangat sedih dan ingin menebus kesalahannya, dan dia mengikuti arahan isterinya yang menyuruhnya untuk berjumpa Perdana Menteri Amerika untuk menyatakan bahawa dia bukan teroris. Namun, pelbagai permasalahan mula berlaku semasa Rizwan mencuba untuk berjumpa dengan Perdana Menteri. Sebagai contoh, Rizwan dipenjara dan diseksa selama 15 hari. Seterusnya, huraian plot. Dalam situasi tersebut, isteri Rizwan sepatutnya harusnya mengawal emosinya dan tidak mengikut emosi untuk menyuruh suami melakukan sesuatu yang di luar kawalan. Hal ini demikian kerana suaminya merupakan seorang yang istimewa yang telah diajari sejak kecil untuk tidak memungkiri janji. Oleh itu, keselamatan suaminya lebih terjamin.